أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Imam, merangkap ketua kita yang menjaga Masjid Al-Azim, yarhamkallah. Masjid Al-Azim ini ucapan terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi menjemput saya, bagi peluang lagi setelah sekian lama, bukan berhari, bukan berminggu, bukan berbulan, memakan tahun saya tak main sini. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Yang kedua, yang diraikan dan yang dimuliakan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada di dalam majlis ini, yang bersangka baik dengan saya, yang hadir. Ada salah silap dan kurang daripada saya, berikan teguran. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, semoga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Khair. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Hari ini Allah, tajuk yang diberikan kepada saya, hidup berkat, akhirat selamat. Tajuk ni biasa orang pi banyak arah. Contoh, kita senaraikan perkara yang boleh, barakallahu fiik, perkara yang boleh mendatangkan keberkatan. Maka kita bincang apa benda yang ada keberkatan dalam, yang bila contoh kita beroleh ada setengah bila tajuk ini ustaz-ustaz akan senaraikan amalan yang keberkatan berdasarkan Allah. Tajuk ini membawa
keselamatan akhirat. Orang yang menjamin kita menggambarkan berkat, insya-Allah nak selamat akhirat, selamat akhirat. Jadi saya dengan ilmu perbincangan hari ini dengan mengajak nak mula dekat tuan-tuan satu persatu daripada tajuk tu, dan insya-Allah apa manfaat yang ada ambillah. Ibu-ibu maafkan saya lah, no, whiteboard ada sini je, tak tahu macam mana nak tunjuk di sana. Kalau saya tulis besar nak bagi belakang nampak, kira 2 huruf lah. Tapi tak apa, pihak masjid akan bantulah benda tu simple aja. Okey, alright. Jadi saya mohon izin, saya mulakan majlis kita. Marilah sama-sama. Jadi saya abang siap-siap dah. Saya akan baca tajuk dia, hidup berkat, akhirat selamat. Macam mana kita tahu satu orang selamat ke akhirat? Sebab akhirat tak ada siapa pun lagi berlaku, dan tak ada lagi orang mati hidup balik macam kita. Betul? Ini soal yang kurang akal, tapi boleh untuk kita mula perbincangan. Okey? Jadi sama-sama kita akan majlis baca surah Fatihah dengan berkatan surah Fatihah, tikaf dalam masjid, berjemaah, ala duduk masjid, semualah apa yang kita baca keberkatan majlis dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, isteri kita dan muslimin al-azim, dan juga semua yang dalam ni, masyayikh dan semua orang yang hadir. Tambahan dengan semua kebaikan yang ada itu, kebaikannya, kesukaannya, Pak, semua ganjaran niat dalam malam ni, yang alam sebagainya. Kalau yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Anda yang berhajat, Allah tunaikan hajatnya. Anda yang tersepit antara dua diri dan yang lurus, Anda dari Allah temu jodoh yang dalam ni, yang nak memang yang Allah kurni kita semua yang soleh, dan ada yang kita tahu kita di majlis ni bagi jumpa Allah sendiri pun kepada kita, Allah matikan malam ni semua, dan tahan niat sendiri. Kalau betul Allah kata memang betul takdirnya pilihan raya dekat dan berlaku, semoga Allah kurnia kita pemimpin yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. خير.
Okey. Bila kita tanya soalan hidup berkat, akhirat selamat, soalannya ialah siapa yang hidup dia selamat? Siapa yang hidup dia selamat? Tak ada orang boleh cerita kat kita siapa akhirat selamat, melainkan Allah Ta'ala saja. Dan Allah menceritakan kepada kita sebelum daripada kita siap ke akhirat. Tak Allah yang nasihat Allah firman Allah barak Quran yang turunkan dalam kitab semua kehidupan yang banyak dan sebahagiannya yang awal surah Al-Baqarah la raib hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berjaya. Allah Ta'ala beritahu mereka ni selamat ke akhirat. Satu. Dua, Allah panggil istilah dia yang kita baca doa selalu. Apa dia? Ya Allah, kita baca minta Allah selamat kita kata apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kat situ ada perkataan redha. Jadi orang yang selamat adalah orang yang Allah redha. Betul? Itu doa kita. Ada lagi doa kita yang jarang baca, tapi kalau Tok Imam baca kita amin sebab kita tahu ayat dia. Apa dia? Wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Dan fauza ni kira excellent atau berjaya, meraih kejayaan dengan syurga, wan najata dan terselamat ataupun terbebas daripada api neraka, makna selamat ke akhirat lah. Jadi ayat dia wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Itu semua ada dalam Quran tu. Jadi orang yang selamat di akhirat siapa? Tu soalannya. Maka tajuk kita berkat, hidup berkat, akhirat selamat. Jadi kalau kita tahu orang yang selamat, pasti kehidupan dia berkat. Okey? So kita senaraikan dulu macam mana kita nak tahu orang yang selamat. Boleh Boleh. Saya minta izin. Saya bangun saya. Tak conjang lagi? Tak ready lagi, kita conjang dulu. Okey, saya sebut je dulu. Okey. Macam mana nak tahu cara orang yang selamat dekat akhirat? Nombor satu, Allah. Nombor dua, dari cerita mimpi ataupun pengalaman-pengalaman mereka. Contoh dalam kitab, dalam rujukan orang Islam ni dia ada dua. Mula mesti Quran, lepas tu mesti hadis. Ready? Cantik. Macam tu lah. Mari kita. Okey. Tajuk. Tengok elok-elok saya tulis. So tajuk. Saya minta izin sebab saya pilih cara cerita macam ni. Kalau cerita macam orang lain senang saja. Hurai ajalah. Tuan-tuan, hidup yang berkat adalah A, B, C, D. Habis cerita. Betul juga, tak salah. Tapi akhir zaman ni dia macam tajuk yang saya nak cerita ni pun macam penting juga. Jadi saya mohon izin
saja-saja tak boleh nak cerita. Ya, saya mohon izin, abaikan yang ni lah. Hak ni serabut nak buat macam mana? Saya pun tak tahu. Tapi tak apa, mereka ni kira penyimpan mohon raja lah ni, mereka ni penting ni. Sebab tak ada orang lain buat live, mereka ni saja. Kalau nak tengok rakaman dengan apa, kena tengok kat sini lah, no? Okay, baik. So tajuk dia hidup berkat. Hidup berkat, akhirat selamat. Okay, baik. So siapa akhirat selamat? Kita kena tahu pertama daripada Quran, kedua kita akan tahu daripada riwayat ataupun kisah-kisah dan yang diceritakan dalam hadis. Contoh, kalau dalam Quran saya dah habaq tadi, banyak ayat mereka yang selamat di akhirat. Contoh dia, mereka yang mengikut Nabi, mereka yang taat kepada Allah. Contohnya Allah bagi tahu dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu habaq, kalau kamu sayang Allah, ikut Nabi, kamu pasti akan selamat dan Allah akan sayang kamu. Allah sayang, masuk syurga, selesai. Quran bagi tahu. Lagi Allah kata, taatlah kepada Allah dan dia akan memperolehi fauzan azima. Mereka akan berjaya dengan jayanya di hari akhirat. Itu ayat dia, fauzan azima. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau nak tengok firman Allah dalam surah Al-Fatah, dalam surah Al-Ahzab, surah Al-Fatah ayat 5, Al-Fatah ayat 5, Al-Ahzab, Al-Ahzab ayat 71. Ini Allah guna perkataan tadi, fauzan azima, berjaya dengan sejaya-jayanya. Fauzan azima, dua ni, surah Al-Fatah dengan surah Al-Ahzab. Kalau dalam riwayat banyak, contohnya Nabi cerita tentang orang yang dalam kubur. Nabi jalan-jalan tiba-tiba dengan sahabat, dengan Sayyidina Abu Hurairah, maafkan saya kalau saya salah, jalan-jalan dekat melintasi kawasan kubur. Nabi kata dua orang dalam kubur ni kena siksa. Pasal apa? Pasal dua benda. Apa dia dua benda tu? Depa tak jaga kencing elok-elok, dengan depa suka mengadu domba. Mengadu domba ni paling banyak hari ni. Wahai saudara-saudaraku, elakkan daripada disiksa di kubur lagi sebelum sampai ke akhirat. Kalau kubur kena godam dah, akhirat naya. Jangan mengadu domba. Apa cara moden mengadu domba? Macam mana cara moden mengadu domba? Buat video react. Ni cara mengadu domba moden. Buat video react, cerita buruk orang ni, cerita buruk orang ni. Kita kata, kesian orang-orang yang duk buat react ni. Cikgu ajak pergi sekolah penat-penat, mak bapak hantar, sampai tak ada cara lain nak buat video melainkan kena tunggu orang lain buat salah baru boleh ada point nak bercakap. La ilaha illallah, kesian mereka. Mengaji apa kat sekolah tak tahu. Kita tak payah ada video siapa-siapa, kita main cerita. Ada ilham nak cerita. Mereka tak ada cerita pam, tak tahu, kena tunggu orang buat buruk, kena tunggu aib orang untuk nak adakan konten kehidupan untuk cerita. Allah, sian. Jangan ada dalam ni yang buat lagu tu buat kumpul dosa, buat apa. Atau kalau tak kumpul dosa pun menjadi sumber utama orang dapat dosa. Dia buat, jadi orang semua bincang tajuk tu. Ni masalah. Sekali lagi saya cerita, ada kaitannya. Tuan-tuan tengok elok-elok, saya tulis semua insya-Allah. Kalau dalam riwayat tadi, jadi jaga kencing elok-elok, jaga jangan mengadu domba, selamat ke akhirat insya-Allah. Tu nampak riwayat Nabi cerita. Kemudian ada lagi dalam riwayat lain, seorang ayah menangis anak dia meninggal dunia. Dia kata ya Rasulullah, masa tu dia tak panggil Rasulullah, dia tak masuk Islam ni. Dia kata, kalau kamu nak aku masuk Islam, hidupkan anak aku balik daripada kubur. Nabi kata okey. Nabi pi kat kubur. Nabi panggil, ya ghulam, hai budak,
budak tu keluar daripada kubur, berdiri dia. Nabi kata, ni ayah kamu tanya, kamu nak hidup balik ke atau nak terus duduk alam kubur? Ni hebat, ni kelebihan Nabi berbanding Nabi yang lain. Firman Allah dalam awal juzuk 3, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Setengah Nabi Allah bagi ada lebih daripada setengah Nabi yang lain, dan Nabi kita lah yang paling lebih daripada segala-gala Nabi yang ada atas muka bumi ni. So Nabi boleh bagi pilihan kat budak tu, hang nak hidup ke hang nak mati? Hang nak hidup dengan izin Allah lah ni, hang boleh hidup balik dengan ayah hang. Budak tu jawab kata, ya Rasulullah, aku memilih untuk duduk di sisi Allah. Nabi habaq kat pak dia, ni anak hang sendiri pilih nak duduk dengan Allah Ta'ala. Lepas tu ayah dia orang kata apa, tercengang lagu tu, anak dia masuk balik kubur, dia terus masuk Islam. Nanti tuan-tuan buka kitab, tengok kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi. Nabi orang bukan orang biasa nah. Nabi manusia tapi tak sama macam kita. Syair tulis, Muhammadun basharun la kal bashar lakinnahu yaqutu bainal hajar. Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa, seperti batu kelikir dengan batu permata. Dua-dua batu tapi satu tak ada nilai, satu luar biasa harganya. Tu boleh faham. Jadi jangan sangka saya bila kita bincang sekali lagi kita jadi macam pasal apa lu dah. Nabi lain, dia bukan macam kita. Sebab tu cara kita puji Nabi dalam Quran, Allah membezakan di antara ikut Nabi dengan memuliakan Nabi. Dalam Quran Allah cerita, Allah tak ingat pula ayat tu nak keluar. Saya ingat ayat tu, saya sebut kat tuan-tuan. Allah sebut apa? Dan mereka yang beriman dengan Nabi, memuliakan Nabi, wattaba'un nurallati, dan mengikut yang Nabi bawa. Nampak Nabi letak dua. Allah letak dalam Quran, beriman dengan Nabi, muliakan Nabi, dan mengikut Nabi. Mengikut Nabi bukan memuliakan Nabi. Ikut Nabi satu cara lain. Memuliakan Nabi Muhammad ada lagi subjek yang lain kena buat. Sebab tu dia kena ada majlis maulid, dia kena ada baca selawat di rumah, orang tabligh bawa kitab taklim baca dekat rumah. Faham? Sebab apa? Memuliakan Nabi ada satu proses lain yang Allah letak asing dalam Quran. Beriman satu pasal, bukan beriman kemudian ikut Nabi. Tak. Beriman, memuliakan Nabi, dan juga mengikut Nabi. Dia ada cara 3-4 cara. Dia bukan satu cara. Saya beriman pada Nabi maksudnya hang dah memuliakan Nabi, dah ikut Nabi. No. Beriman lain, memuliakan Nabi lain, dan mengikut Nabi lain. So kita kena buat semua. Iman syahadah dah, mulia Nabi tak mana? Pakai sunnah Nabi. Hari Jumaat ni salah satu sunnah yang hilang daripada kalangan kita orang muda. Hari Jumaat pakai baju putih, ditulis dalam kitab oleh tok-tok guru. Salah satu dia hari Jumaat pakai baju kalau putih. Ni ada dalam kitab. Jarang kita nak buat. Salah satu sunnah hari Jumaat pakai baju kalau putih. Tu kita tinggal benda tu. Kita rasa pakai biasa tak apa. Tak, ada sunnah dia yang kena pakai. Yang tu ikut. Memuliakan, kena cerita, kena habaq ke orang, puji Nabi. Tu lain. Sebab tu benda ni kena semua kena tahu. Nabi bukan macam orang biasa. Nabi bukan duduk jalan macam kita. No. Nabi luar biasa. Lagi riwayat yang lain, Abu Lahab, dalam kita ada rujukan Quran, hadis-hadis. So Quran nombor 1, hadis. Hadis apa kategori yang pertama? Pertama Imam Bukhari. Yang kedua Imam Muslim. Ni kira power. Lepas tu dia ada sunan, dia ada kitab-kitab hadis yang lain lagi, ada lagi bawah dia. Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, semua masih ada lagi. Dan ada lagi kitab-kitab yang special, yang hebat, macam yang Imam Malik tulis, kitab apa? Muwatta Imam Malik. Tu semua kira kitab-kitab power. Lagi saya sambung, saya risau. Dalam tu semua antara yang top Imam Bukhari. Siapa
Apa syarah Imam Bukhari? Nama dia Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, antara ulama Imam Syafi'i. Dalam kitab tu Bahrul Mazi tu, Fathul Bari tu, dalam kitab tu dia kata apa? Ketika mana Abu Lahab mati, ahli keluarga Abu Lahab siapa daripada kalangan sahabat Nabi bermimpi jumpa Abu Lahab, tanya Abu Lahab, hang kena siksa tak? Abu Lahab kata, aku kena siksa. Nampak? Dia cerita balik dekat kita, buka dalam kitab ada. Boleh faham? So dia kata, apa yang menyelamatkan dia, apa yang bagi dia rasa selesa walaupun dia kena siksa, tapi dia ada dapat satu nikmat. Apa dia? Setiap hari Isnin dia dapat minum air daripada celah jari dia ni, keluar titisan air sikit dapat. Akhirat mana boleh dapat lagu tu kalau masuk neraka, tapi dia dapat. Sebab apa? Dia habaq kerana aku bergembira dengan Nabi Muhammad lahir sallallahu alaihi wasallam. Ada tak cerita orang yang ada sikit, kalau kata-kata ulama yang menulis syair, in kana hadza kafiran, kalaulah orang kafir ini, itu Abu Lahab, jaa dhammuhu, sabit penghinaan padanya, tabbat yada, dalam Al-Quran tabbat yada, orang yang sabit lagu tu pun kerana muliakan Nabi sikit masa Nabi lahir, dia gembira, dia membebaskan Suwaibah jadi hamba, tanda dia gembira, dapat sikit minum air di celah jari. Apakah pandangan kamu kalau orang yang beriman, bukan kafir, dan bergembira dengan Nabi seumur hidup dia, takkan tak boleh selamat di akhirat? Nampak? Cerita dia mana? Riwayat. Okey. So sekarang kita dah tahu dah, ada dua jalan yang boleh cerita akhirat selamat. Baik, dalam Quran siapakah yang selamat itu? Kesimpulan semua, surah At-Taubah ayat yang ke-100. Surah At-Taubah ayat 100. Ni betul-betul saya pergi satu-satu bagi clear tuan-tuan. Ni Abu Gobal sikit lagi, 5 minit lagi, lepas tu azan, lepas tu sambung balik. Dia berkata malam ni sampai pukul 9 saja, tak apakah? Kalau mengantuk kita berhenti awal. Okey. Apakah ayat 100? Muka surat belah kanan atas sekali. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an. Allah abang, dan orang-orang daripada kalangan muhajirin, ansar, dan yang mengikut mereka dua. Daripada siapa ni yang mengikut mereka ni? Sini nanti ulama ada syarah, sabak tengok dulu elok-elok. So sekarang kita tahu orang yang selamat akhirat dia, idola kita siapa dia? Muhajirin dan ansar. Dan orang yang ikut mereka siapa dia? Dalam hadis Nabi habaq, sebaik-baik kurun qarni. Tengok elok-elok, saya tunjuk elok-elok. Sebaik-baik kurun saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 tahun. Kemudian yang ikut saya selepas itu 100 tahun lagi. So kalau ikutkan kalau ikutkan, tengok elok-elok, semua ni penting. 1 sampai 100, yang ni 101 sampai 200. Okey? Siapa dia ni? Ni tabi'in. Dan thummal ladzina yalunahu, kemudian yang mengikutnya 100 tahun lagi sampai 300. Yang ni semua ni sabit daripada hadis Nabi, hadis sahih ni. 300 tahun yang pertama ni lepas Nabi, semua mereka buat insya-Allah paling terbaik dan paling betul. Apa saja yang kita buat hari ni, insya-Allah kalau dalam kumpulan ni semuanya berjaya. So soalannya, adakah kita? Sebab ada orang kata kita tidak salaf. Ada golongan yang explain kata diri mereka salaf. Yang ni penting. Sebab kalau tidak kita tertinggal ni. Ni tajuk ni penting ni. Bahaya ni tajuk ni. Paling bahaya hari ni. Sebab tidak ada lagi ungkapan daripada mulut kita semua. Pergi salam tu, orang tua-tua mai tu, berkat tu, pergi salam. Tak ada lagi ungkapan tu. Dulu di Melaka banyak perkataan tu. Betul tak betul? Yes. Sekarang orang tak berani cakap. Pasal apa? Kita hilang yang ni, keyakinan.
Sebab tu saya nak cerita ni, nak kembalikan balik perkataan tu semua betul, walaupun orang tua-tua kita tak pandai nak berhujah berdalil. Ialah orang biasa hampir berhujah dengan orang biasa. Cuba main berhujah dengan tok-tok alim, tengok jadi lagu mana. Okey, tak ada lagi. Dulu kalau hari kenduri, hari raya, bila berkumpul saja, mak kita akan kata kat kita, ayah dah, no, pergi salam tu, tok wan hang mai tu, berkat tu orang tua tu, pergi salam. Kita kata, apa orang tua ni berkat ni? Sekejap lagi dia isap rokok tu. Betul tak? Dah, jangan macam tu. Hadis Nabi, buka dalam Nabi kata apa? Saya tahu orang tua-tua tak boleh bagi hujah ni, tapi hujah mereka betul. Ada dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? Al-barakatu ma'a akabirikum. Ni, kata ijak dia macam ni. Tak percaya, tu cari sekali dalam ada. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkatan bersama dengan orang tua-tua di kalangan kamu. Hadis Nabi ni. Tak baca, tak jumpa lah. Anda boleh duk tunggu macam wahyu, tidur bangun tahu boleh tahu. Ni hadis. Keberkatan ada pada orang tua-tua. Sebab itu zaman-zaman dulu walaupun kurang orang pergi universiti, tapi kehidupan barakah. Anak-anak pandai menghormati orang tua. Zaman sekarang semua masuk universiti, semuanya pergi belajar, semua masuk madrasah. Anak siapa yang tak pergi tahfiz? Tapi la haula wala quwata illa billah, nak bercakap dengan orang tua-tua pun tak reti. Apa maksud tu? Maksudnya hilang keberkatan. Mereka kan semua pergi sekolah-sekolah macam tu, dah asalnya masih ada. Yang ni kalau nak cari paling senang, ada satu buku yang ditulis dalam bahasa Melayu, 40 hadis keberkatan, yang dikarang oleh salah seorang orang di negara kita yang mendapatkan PhD dia dalam bidang hadis tanpa pembetulan. Salah seorang ahli majlis fatwa di negeri Selangor, di negeri Sembilan, Dr. Khafid Sorani, semoga Allah memelihara beliau, hafizahullah. Beliau karang kitab tajuk 40 hadis keberkatan. Cari yang tu, ada hadis ni. Dapat? Ni maknanya kalau saya buat tajuk pertama tadi, tuan-tuan, antara perkara-perkara yang berkat dalam hidup yang boleh tuan-tuan amalkan, jumpa orang tua. Boleh lah, saya boleh senarai, tapi kita tak mau macam tu. Kita nak buat satu-satu ni bagi tuan-tuan nampak, baru yakin balik. Kalau tidak, dah tak ada dah ungkapan-ungkapan. No, bekas makan tok wan hang tu, bekas makan pak cik hang tu, bekas makan tok guru tu, bekas makan orang soleh tu, ambil tu berkat tu. Macam kita mengaji kat Mesir dulu, tok guru kita makan, kita karang dia punya apa yang dia makan, roti tok guru kita makan, dia bagi kat kita, kita ambil pasal berkat. Orang ni tak mau buat sebab tak ada dalam Netflix nak belajar. Lah betul lah, itulah rujukan dia. Tak ada dalam tu, tak ada, kami tak tahu. Ni saya tengah bagi tahu, bukan ajak, saya tak kata nak ajak, saya share je daripada apa yang saya belajar. Okey, baik. Okey dah. Okey, jangan takut tentang status hadis. Jangan takut tentang hadis sahih ke dhaif ke apakah, saya tak tahu. Kalau buka betul dengan gurunya, guru tu pasti tak akan ajak kita keluar daripada benda-benda yang pelik. Tuan-tuan tengok, saya akan tunjuk tuan-tuan satu persatu. Jadi Nabi abang, sebaik-baik kurun tang ni, kemudian tang ni, kemudian tang ni. Tengok ni tahun lah, tahun. Sekarang tahun hijrah berapa? 1404. Ni tahun sekarang. Yang ni 101 hijrah sampai 100 hijrah, 101 hijrah sampai 200, 201 300. Sahabat Nabi yang last kali wafat, siapa dia? Last kali, saya bagi sikit, tahun dia wafat 100 hijrah. Siapa nama dia? Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Abu Tufail, sahabat Nabi yang last kali wafat.
wafat dia, habis generasi para sahabat, tak ada dah. Orang yang tengok Nabi dengan mata mereka sendiri, tak ada dah, habis. Siapa last kali? Sayyidina Abu Tufail, wafat pada tahun 110 Hijriah. Tu nota tulis. Saya tak tahu nanti kan. Azan. Okey. Kita sambung selepas ni. Allahu Akbar, marhaban. Allahu Akbar, marhaban. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Sayyidi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La quwata illa billah. La wala illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La innaka la hidup berkat
mula-mula bercakap, kalau siapa saja Imam Nawawi kata hadis ni Nabi suruh jangan kamu bergaduh atau berlawan dengan wali aku. Siapa yang bertanya wali aku kata akan isytihadan perang dengan dia. Jadi saya sangka tuan-tuan semua wali kecuali saya. Jadi saya main dengan tuan-tuan semua insya-Allah. Kalau tidak Allah memerangi saya, macam mana nak masuk syurga? Orang yang tak mengaji macam itu, dia rasa dia paling berani masuk neraka. La haula wala quwwata. Apa beza orang yang berfikiran macam itu saja untuk orang yang masuk neraka dengan syaitan? Syaitan dia nak semua masuk neraka. Baik, sambung. So, bila jadi macam tu, semua orang akan mengaku ikut Quran Sunnah. Habis siapa yang betul? Yang betul adalah mereka yang berada pada jalan yang betul ikut susul galur Quran dan Sunnah. Sekali lagi tuan-tuan tengok saya ulang. Berkat saja pun kita dah tahu ahli sunnah wal jamaah sahaja yang betul. Berkat je. Belum lagi nama Rasul, belum lagi Nabi, belum lagi Maulid, belum lagi apa nama hari akhirat, belum ada. Baru perkataan berkat je. Kita nampak benarnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau ini berbicara insya-Allah. Tapi bukan sebulan berarti. Kita tengok macam. Jadi kalau semua pakar mengaku, siapa yang paling betul? Yang paling betul hadis Nabi tadi. Sebaik-baik kurun saya kata Nabi. Nabi dengan sahabat 100 tahun. Summa alladhina yalunahu 100 tahun selepas itu. Summa alladhina yalunahu 100 tahun lagi lepas itu. Saja nampak kata tuan kata tak pasal. Maka satu lagi tahu tak mana tak tahu. Oh ni dalam bukan hilang ingat. Saja apa tuan-tuan semayang masjid ni, tuan-tuan duduk sof apa-apa unit yang diukur bukan jalan depan. Tuan-tuan duduk buka kaki jengkal cangkang dia sejengkal macam tu. Tuan-tuan turun sujud macam mana? Turun lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Semua orang buat macam tu. Semua orang semayang macam tu. Ibu-ibu pun sama. Ibu-ibu semayang tangannya rapat begitu. Betul? Semua sama kan? Kaki dia rapat. Itu semua tuan-tuan ikut mazhab apa? Mazhab Imam Syafi'i. Baik, Imam Syafi'i lahir mana? Sini tuan-tuan, 150 Hijrah. Ini orang yang paling betul. Anak murid Imam Syafi'i yang kita sayang, Imam Syafi'i sayang Imam Ahmad bin Hanbal 160 Hijrah. Siapa guru Imam Syafi'i? Imam Malik bin Anas. Imam Darul Hijrah. Siapa dia yang ada atas tu sikit? Imam Abu Hanifah lah 150 Hijrah. Sekarang kita berpegang dengan mazhab kita lah yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana akan tidak Imam Malik minta izin saya pada Malik. Ni belum bincang berkat lagi tau. Nak bincang orang dulu. Lepas tu kita tengok apa dia buat dari hidup yang mereka boleh selamat akhirat. Pasti cara berkat. Boleh faham? Imam Malik bin Anas guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal.
atasnya adalah Imam Abu Hanifah. Baik, Imam Malik apa kata beliau dalam meriwayatkan hadis? Dia kata haddatsana, berkata guru kami meriwayatkan kepada kami. Saya ada terjemah dalam bahasa Melayu sebab dalam bila kita mengajar macam ni, kadang-kadang yang dalam internet ni dia suka tunjuk pandai. Dia kata ada terjemah haddatsani bercerita kepada saya. Saya cerita dengan tuan-tuan dengan dia yang paling kalau tak mau dengar tak apa. Saya nak cerita dengan orang yang biasa. Saya orang biasa. Boleh faham? Haddatsani kata Imam Malik berkata kepada kami daripada siapa? An-Nafi'. Dia kata dia sebut nama. Maknanya gurunya ada menceritakan kepada dia nama Nafi'. Nafi' berkata kepada kami melalui guru dia, siapa dia? Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Bukan sahaja anak Sayyidina Umar, beliau sendiri nampak Nabi dengan mata. Ini juga sahabat Nabi. Kemudian kata Imam Malik apa lagi? Haddatsani Nafi' daripada Ibnu Umar, daripada Imam Malik itu Allah Taala. Dia menunjukkan isyarat tangan di belakang. Apa dia? Maqam Nabi. Dia kata apa? Berkata kepada aku daripada Nafi' dan Ibnu Umar dan daripada tuan ampunya maqam ini, kata dia. Saja nak tanya, ada lagi yang mana masuk daripada Imam Malik? Yang lebih dekat ilmu dia sampai kepada Nabi daripada Imam Malik. Siapa anak murid Imam Malik? Imam Asy-Syafi'i. Pegang elok masa Imam Syafi'i. Ambil wudu, basuh 3 kali, basuh 3 kali. Pegang elok. Itu jalan yang betul gaya hidup dia. Pakai mula kaki kanan segala benda yang baik. Itu cara dia. Imam Syafi'i ajak masuk masjid kaki kanan, masuk kaki kanan, bagi salam elok, bacakan doa masuk masjid. Itu semua dalam susun gaduh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Amal sungguh-sungguh, itu jalan yang betul orang ini. Jangan rasa lekeh. Syukur ni tadi ni syukur. Soalan, adakah mereka yang hidup dalam saja tak pasti nama? Selain daripada itu, siapa lagi yang ada di zaman sini? Namanya Imam Ibn Sirin. Lagi siapa? Imam Hasan al-Basri yang hidup zaman ini. Imam Hasan al-Basri. Lagi siapa? Rabi'atul Adawiyah. Lagi siapa lagi dalam itu? Ramai nama-nama orang soleh banyak hidup dalam sini. Imam Nawawi terkeluar pada Imam Nawawi pada 631 Hijriah lahir Imam Nawawi. Tapi itu striker mazhab Imam Syafi'i. Saya kita sebut nama dia. Saya cerita kepada tuan. Jangan tak. InsyaAllah. So soalan, boleh saya pada? Jangan pada lagi. Cerita dulu. Saya bawa pada. Sempat nak apa? Soalan, adakah hidup mereka berkat? Ya. Kalau begitu berkatnya apa? Itu soalan. Sebab kalau ada hidup berkat, mana ada hidup yang tak berkat? Baik, mari kita mula perbincangan kita. Kerana hidup mereka berkat, jom kita tengok berkat ni apa. So berkat datang daripada bahasa Arab. Barakatuh. Ini berkat. Berkat. Barakatuh. Berkat dalam bahasa Arab, saya bagi maksud yang simple aja untuk dapat. Saya bawa dua, iaitu barakat, barakatuh, al-barakatuh dengan al-birkah, birkah, baruku, maksudnya sekumpulan unta yang banyak, bukan lembu, bukan kambing. Sekumpulan unta yang banyak, maknanya besar, kumpulan unta yang banyak. Yang kedua, birkah, telaga. Pasal apa? Sebab dalam telaga sentiasa ada air yang telaga Hang Tuah. Jangan lupa, Hang Tuah adalah riwayat yang mutawatir. Saja abang orang tahu. Ukur dari ragu-ragu. Orang Melaka ragu-ragu dengan orang kacang. Dari sari yang boleh juga ada tersimpan di istana Perak. Saja abang ukur lupa sebenarnya mereka
ini berkat. Bumi Melaka ni berkat. Bumi Melaka ni berkat. Dari sini lahir ramai ulama. Cuma hari ni tak tahu pasal apa tuan-tuan. Apa saya tak tahu. Kena lahir dari ulama. Bumi berkat. Berkat tadi kita kata berkat maksudnya telaga. Maknanya berkat tu mesti sentiasa ada. Tinggal ambil dengan tak ambil. Sini kan pusat melahirkan ulama-ulama yang menjadi da'i, yang membawa Islam seantero Asia Tenggara. Kalau tidak Melaka terkenal dengan pusat penyebaran Islam terbesar Asia Tenggara. Ya. Itu semua saya cakap, takkanlah saya nak bawa pula manuskrip tunjukkan tuan-tuan. Cerita Hang Tuah adalah cerita yang mutawatir. Di Indonesia ada Universiti Hang Tuah. Cari dalam buku. Jangan lupa tak tahu pula. Jangan lupa tak tahu. Nampak semua tinggal. Apa ni orang Penang yang tak ada sultan nak cerita orang mereka ni? Tak ada. Kami ada TYT je. Sama. Dia yang pertama sekali, macam baru ni bila saya cakap, ada beberapa asatizah yang macam terkejut juga. Ada istilah tu saja saya abang. Hang Tuah, gelaran hang ni bukan bahasa utara. Hang adalah satu status dalam susur galur orang-orang kenamaan hari ni. Datuk Seri, Tan Sri, Tun. Dulu nama dia dengan elok Perhangan. Perhangan adalah satu status. Bila dapat status ni, digelarkan awal nama dia Hang Tuah sebagai pahlawan. Bukan hang aku. Hang jawatan kebesaran sebagai pahlawan dan laksmana negara yang Hang Tuah perolehi pada awal usianya 20-an, bukan budak buang masa. Sebab tu dia dapat status Hang Tuah. Anak kepada Hang Jebat namanya Hang Nadim, bukan Hang Nadim Singapura. Itu satu cerita tu, budak tu mati kecil. Hang Nadim anak Hang Jebat lawan penjajah. Takkan orang ini menceritakan mereka. Banyak baca. Tak boleh, tak mau cerita tu. Orang Melaka cerita kat saya nanti, saya nak dengar nanti apa cerita-cerita yang ada. Ini baru orang ketak sikit ya, semua dah tak percaya dalam telaga kacau. Di Indonesia dia jadikan Universiti Hang Tuah. Ada jalan Hang Tuah, masjid Hang Tuah di Papua. Sebab apa? Sebab Hang Tuah lahir pada satu tempat. Indonesia pun claim tempat tu mereka, kita pun claim tempat tu kita. Tak apa, yang penting mereka percaya kerana susun galurnya mutawatir. Kita orang ketak sikit, tukar nama jadi Cina, tukar nama jadi janganlah macam tu. So, berkat bahasa Arab pun zaman Abdul Muttalib gali balik, ada lagi Zam-Zam sampai sekarang mengalir terus sampai ke hari ini. Saya yakin semua orang dalam ini belum sampai lagi Mekah. Berapa kerat dia, tapi saya yakin semua dah minum air Zam-Zam. Itu berkat. Itu berkat. Sikit saja tanya, telaga Zam-Zam ada berapa? Satu saja. Telaga ataupun ayak mata ayak untuk Bani Israel ada 12, sampai hari ini tak ada. Telaga Zam-Zam satu je. Tak, saya nak bukti kepada tuan-tuan. Kenapa? Daripada telaga saja kita tahu bangsa Arab dan juga orang Islam bangsa yang bersatu. Satu mata ayak cukup untuk satu dunia orang Islam. Tak ada siapa bergaduh.
Bani Israel, Allah terpaksa bagi Nabi Musa pukul tongkat dekat batu, fanfajarat min husnata syurata aina, 12 mata tumpul masih sebab tu orang tua-tua bila tengok hak jenis suka kuat bergaduh sangat, dia kata hang ni perangai Yahudi mana hang ambil. Orang Islam satu ya, sikit cukup, banyak boleh share dengan satu dunia. Itulah berkat. Itu berkat. Maknanya apa sekarang? Berkat, hidup berkat ni, berkat maksudnya dia sikit cukup, banyak boleh share. Jadi bila kita saya nak ambil berkat, maknanya kita nak ambil sesuatu yang dia ada sikit ke banyak kita nak ambil, dalam masa yang sama kita nak boleh bagi ke orang lain. So siapa yang hidup dia macam tu, insya-Allah dia selamat ke akhirat. Itulah para sahabat dan tabi'in dan semua tabi'in yang ada dalam sini. Nabi, sahabat, tabi'in. Itulah kehidupan mereka. Itu kehidupan dia. Jadi saya tanya tuan-tuan, adakah mereka semua ni duk buat perangai ambil berkat ni? Ni semua ni adakah duk buat perangai ambil berkat? Tambah-tambah di Melaka ni berapa banyak makam-makam wali Allah duk ada di sini. Bila pergi je orang kata tu dia orang yang ambil berkat kat kubur ni, teruk ni, semua syirik masuk neraka. Saya bagi tahu tuan-tuan, orang pertama sekali yang ambil tabaruk daripada kubur sebenarnya Saidina Abu Bakar, ketika dia pesan kat Siti Aisyah, kalau aku wafat tanamkan di sebelah kubur Nabi. Kalau pergi dekat kubur tak boleh ambil keberkatan, Saidina Abu Bakar orang pertama yang ambil berkat di kubur Nabi. Betul? Betul? Yang kedua, orang yang selepas itu lagi dahsyat, ambil keberkatan daripada kubur Nabi dan kubur Saidina Abu Bakar, iaitu Saidina Umar. Orang yang berjalan syaitan lari daripada dia. Kita yang syaitan kerumun penuh ni, orang suruh pergi minta dengan keberkatan orang tua-tua, tok-tok guru, tak mahu duk pergi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Saya simpelkan dia. Lagi 10 minit. Saya mudahkan dia bagi faham. Tengok saya susun ayat dialog dia bagi. Kenapa Saidina Abu Bakar minta tanam diri dia sebelah kubur Nabi? Awal Saidina Abu Bakar tak tahukah kalau tanam di mana pun tetap boleh masuk syurga juga kalau orang soleh? Dia lebih alim daripada kita. Betul Ustaz? Dia lebih alim daripada kita. Bab tu jangan duk sembang pekah dengan Saidina Abu Bakar. Jangan duk sembang pekah dengan Saidina Abu Bakar. Dia khalifah yang mentadbir, menjaga kekhalifahan orang Islam masa tu. Dialah yang menyebab kita ada Quran hari ini yang tertulis. Betul kan? Bukan calang-calang orang. Pasal apa dia minta tanam sebelah Nabi? Awak dia tak mau tanam kat Baqi'? Sebab mesti ada sebab. Pasal apa? Kita kata dia nak supaya dia selamat di akhirat. Betul ayat? Maka kalau begitu dia buat, mana dia ambil keberkatan. Maka kalau kita kata orang pergi kubur tak boleh nak ambil keberkatan para wali. Wali Song ni kita ni, apa Tok Kenali Melaka, berapa banyak habib-habib yang kubur. Kalau nak pergi tak boleh. Habis Saidina Abu Bakar buat apa? Tengok. Saya bagi dialog bagi tuan-tuan faham ni. Tengok. Maka setengah orang akan berkata, benda tu hanya berlaku pada Rasulullah. Ini adalah ayat pendustaan kepada Nabi yang paling besar. Ni ayat ni. Bila orang kata pergi ambil berkat, dia kata ambil berkat pada Nabi saja boleh, orang lain tak boleh. Pendustaan pada Nabi paling besar. Sebab apa? Kita semua tahu berkat tu Allah punya. Betul tak betul? Mana boleh ada makhluk lain yang boleh bagi selain daripada Allah? Betul? Kalau kita kata ada pada Nabi, mana Nabi itu makhluk? Nabi bukannya Allah. Nabi makhluk. Allah khaliq, makhluk ma siwallah, selain daripada Allah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So kalau kita berpegang, no, Nabi Muhammad saja boleh ambil, Nabi saja boleh bagi berkat, itu pendustaan paling besar terhadap baginda Nabi SAW. Jangan menggunakan kami mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah, kemudian kita mengatakan Nabi saja boleh berkat. No, berkat hanya milik Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah saja yang ada berkat. Kalau Allah ada berkat, Allah bagi tahu, aku memberikan keberkatan aku pada beberapa benda. Saya senaraikan dekat tuan-tuan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ayat-ayat Al-Quran direct menceritakan beberapa benda yang ada keberkatan. Pertama, tempat. Sebab itu dalam hidup kena ada berkat, kerana ketika Allah menciptakan bumi ni, benda mula sekali yang Allah letak atas muka bumi adalah masjid dan berkat. Surah Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Saya menurunkan di atas muka bumi rumah ibadah yang pertama, iaitu masjid yang ada berkat. Surah Ali Imran. Tu berkat tu Allah sebutkan kita. Jadi Allah yang maha kaya dengan berkat, melimpahkan berkatnya ke atas rumahnya. Habis masjid saja ada, dah orang pun boleh dapat. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Nuh, Nabi Hud, mereka semua ada berkat. Ni kamera ni kacau. Ni mesti buatan Yahudi. Mengaji elok duduk di corner ni. Tak masuk Islam lagi ni mak. Tak tahu nak buat macam mana. Maaf kata lagi. Tuan-tuan tengok saya bagi tuan-tuan nampak, sebab saya duk habaq setengah golongan. Tuan-tuan tengok, saya tunjuk kat tuan-tuan satu persatu dengan jelasnya. Tuan-tuan tengok elok-elok. Ada satu fahaman yang mereka mengaku untuk menjadi orang yang salaf, mengikut orang yang salaf, tapi bukan semuanya daripada apa yang salaf buat mereka ambil. Mereka pilih nombor satu daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan Hanabilah. Tengok elok-elok ni, Imam Ahmad bin Hanbal dan Hanabilah. Sini, Ahmad Hanbal. Daripada Imam Ahmad bin Hanbal ni, bayangkan salaf ni punya ramai ni, beratus ribu ni salaf ni punya ramai. Dia ambil satu daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Daripada sini mereka rujuk pula lagi kecil daripada sini. Tadi dah macam tu lah, kecil lagi, makin lama kecil. Dia ambil daripada siapa? Ibnu Taymiyah. Lahir pada tahun 585 Hijrah. Jauh daripada Imam Syafi'i. Bila mana berlaku berselisih pendapat, ini anak murid Imam Syafi'i ni, bila berlaku selisih pendapat terutamanya pada berkat dan sebagainya, mereka menggunakan pendapat Ibnu Taymiyah, seolah-olah Ibnu Taymiyah lebih salaf daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian mereka rujuk lagi kecil lagi daripada sini, mereka menggunakan daripada siapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Lahir pada tahun 600 Hijrah lebih, 691. Bila berlaku perselisihan, mereka pakai ini lagi daripada yang ini. Semoga Allah merahmati semua orang alim ni. Semua orang alim ni, daripada tadi saya tak apa-apa, saya cuma cerita macam mana cara orang membentuk pemikiran hari ini, yang menceritakan tambah-tambah menghina Imam Asy-Syafi'i, menghina ulama-ulama yang lain. La haula wala quwata illa billah, hanya pada tajuk berkat, menghina para tok-tok guru. Ni saya tengah tunjuk kat tuan-tuan ni, saya pakai nombor. Tuan-tuan tengok nombor tak tipu. Kemudian mereka rujuk lagi, siapa dia?
Muhammad bin Abdul Wahab. Lahir bila? Tahun 1115 Hijrah. Jauh daripada Imam Syafi'i. Macam mana boleh mengaku salaf? Bila berlaku perselisihan antara Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dengan mereka menggunakan pendapat ini dengan mengaku kita lebih salaf daripada yang atas. La haula wala quwata illa billah. Daripada banyak-banyak kecilkan lagi kepada Imam Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ni yang banyak bila mereka kata ni semua ni dhaif sebab Imam Al-Albani kata. So mereka merujuk kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang lahir pada tahun 1333 Hijrah. Ya salam. Bila berlaku sesuatu, mereka lebih rujuk yang ni dan mengatakan lebih salaf, dan menghilangkan keberkatan dan bacaan Yasin pada malam Jumaat daripada tangan tuan-tuan. Tuan-tuan tahu pasal apa ulama-ulama kita minta tuan-tuan menghidupkan malam Jumaat dengan baca Yasin? Saya bukan tok guru tahu. Saya ustaz cikai saja. Saya ni pecacai saja. Saya cuma nak share dengan tuan-tuan yang saya tahu. Mana yang saya tahu paling low, hujung kuku pun tak sampai. Belum ulama-ulama agung yang main syarah tak tuan-tuan. Saya cuma nak bagi tahu, Khamis malam Jumaat adalah malam hari raya yang dilupakan pada setiap minggu. Malam nisfu Sya'ban, berapa ramai orang yang pulun berkat malam yang dimakbulkan doa. Malam hari raya, video saya viral betul. Malam nisfu Sya'ban, 10 malam terakhir Ramadan, malam hari raya, malam tahun baru, betul? Ramai orang pakat berdoa malam tu, Masya Allah. Walhal riwayat yang sama, dia bermula dengan kata Imam Syafi'i, telah datang kepada kami 5 malam yang mustajab doa. Nombor 1 saya tak sebut lagi, saya sebut nombor 2, hari raya korban, hari raya Aidilfitri, awal Rajab dan nisfu Sya'ban. Apa yang pertama? Malam Jumaat. Bukan itu sahaja, pada malam itu dalam surah Yusuf, bagaimana adik-beradik Nabi Yusuf daripada duk pukul Nabi Yusuf, bully Nabi Yusuf, ayah mereka mendoakan kepada mereka, bukan sahaja diampunkan dosa mereka, diangkat martabat menjadi Nabi. Kata ayahnya, betul Ustaz, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku pasti akan minta kepada kamu. Saufa ni dia ada masa dia. Guru kami, tuan-tuan semua kenal, ini antara orang-orang otai tok-tok guru dalam Al-Quran di negara kita, almarhum meninggal dunia baru lagi, Maulana Syekh Abdullah Bukhari mengajak kami tafsir surah Yusuf. 2 kali saya pergi takkid balik dengan dia, guru betul tak yang ni? Betul. Malam yang didoakan oleh Nabi Yaqub kepada anak-anaknya agar diampunkan dosa dan diangkat martabat adalah pada Khamis malam Jumaat. Tak cukup tu saja. Tahukah tuan-tuan kenapa bacaan surah Yasin? Kerana kata Nabi dalam hadis Imam At-Tirmizi, siapa baca Yasin 1 kali bersamaan dengan khatam Quran 10 kali. Tiba-tiba amalan-amalan begitu diragu-ragukan kepada kita sampai siapa pun tak omai. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan nak bincang tentang orang pergi tabaruk kepada kubur dengan berkatakan, siapa yang duk pergi ajak pergi ke kubur ulama ni, mai kat masjid-masjid yang ada kubur, yang masjid-masjid sultan apa semua, pergi dekat Selangor lah apa semua, pergi dekat kubur duk kenali, pergi dekat kubur apa semua ni, pergi duk buat apa ni. Saya abang, orang pertama yang ambil tabaruk daripada kubur Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Kut kalau kata dia ambil daripada Nabi, baik, Sayyidina Umar ambil daripada Sayyidina Abu Bakar. Saya yakin malam ni ada yang tengah perah otak, dia kata, betul ke dia ni? Aku tengok dia ni nak pakai dalil apa pun tak tahu lah. Quran bagi, hadis bagi, nak pakai apa lagi? Benda kena tenangkan hati, terangkan fikiran, ambil benda yang betul. Kalau nak mengaku ikut Quran Sunnah, Syiah pun mengaku benda yang sama, Mu'tazilah mengaku benda yang sama, Qadariyah mengaku yang sama, Jabariyah mengaku benda yang sama, Qadiani mengaku benda yang sama. Semua tu ajaran sesat.
Masa tamat. Habislah. Sikit lagi. Boleh. Saya rasa mungkin ada pelancong-pelancong yang main ni. Betul depa mai bercuti kat Melaka. Depa nak pergi mayang ke apa ke, depa nak ni. Tuan-tuan pergilah makan tak apa. Ini adalah muda muslimin muslimat yang saya kasih sekalian. Tak apa. Lepas saya cerita ni semua, saya cerita bukan sebab apa, macam saya buat tadi. Saya mula belakang, saya cerita balik. Saya cerita apa yang berlaku dekat kita yang duk berlawan-berlawan ni semua ni saya cerita. Mai saya cerita sebiji-sebiji apa yang para sahabat buat dengan Nabi. Yang berebut-rebut. Ya salam. Yang ni semua orang neraka kah? Tak, mereka ni Allah sebut. Allah redha. Ahli sunnah wal jamaah bagi kita, para sahabat pegangan kita, mereka semua masuk syurga. Sahabat Nabi yang ratus ribu tu semua syurga. Tak ada satu pun terkecuali. Semua kalau masuk syurga, sahabat yang 10 orang pertama masuk syurga, 50 orang sahabat yang paling awal masuk Islam semua masuk syurga. Apa amalan mereka antaranya? Selain daripada sembahyang, puasa, zakat, pertama, mereka tidak meninggalkan tabarruk dalam hidup mereka. Keberkatan. Contoh, Sayyidatuna siapa tak? Tak keluar lah. Tadi hak tu yang nama tu dalam otak tu suruh tulis tapi tak tulis. Tak apa, ambil lain. Saya lagi ingat dia baca lain. Allah tak keluar lah. Astagfirullahaladzim. Sayyidatuna Ummu Aiman. Dalam riwayat ada sebahagian saya mungkin confused pada bacaan saya. Ada juga Sayyidatuna Ummu Sulaim. Tulis tu, nanti search balik yang mana tu. Kalau dua-dua salah, saya yang salah. Tuan-tuan yang baca tu yang betul. Suatu hari Nabi minum daripada Nabi punya cawan. Nabi ada Nabi punya cawan. Nabi minum daripada cawan Nabi. Nabi minum. Okey, soalan. Ummu Sulaim masuk universiti mana? Dah nak saya kena abang sebab hari ni semua orang nak kira macam tu. Ummu Sulaim masuk madrasah mana? Masuk ma'had mana? Hanya sekadar duduk di rumah baginda Nabi SAW. Mai duduk dengan Nabi sama-sama. Hari-hari jumpa Nabi. Bukan sahaja orang kata apa ni, mungkin sayang sekali dengan Nabi, makan sekali dengan Nabi. Tapi hari itu Nabi minum daripada cawan. Mulut Nabi yang mulia, Nabi letak cawan itu, dia ambil benda tajam, dia potong sikit yang atas yang Nabi minum tadi. Sanggup rosakkan cawan sendiri. Nabi kata, kenapa kamu buat macam tu? Ini diceritakan oleh siapa? Yang ini diceritakan oleh pengarang Mafahim Yujib Antussaha Maulana Al-Habib Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Beliau yang cerita. Ini tok guru besar dekat Mekah pun, mengajar Masjidil Haram pun, punya area kawasan-kawasan situ. Bukannya orang jalan-jalan. Potong bekas Nabi makan tu, ambil dekat dia. Nabi kata, tak buat macam tu siapa? Dia kata, ini tempat kena mulut Nabi yang mulia. Saya nak simpan benar. La haula wala. Kalau dia tak buat macam tu pun nak masuk syurga. Tapi sebab nak tunjuk hidup kena berkat. Suatu hari Nabi tidur rumah Ummu Sulaim. Kemudian berita sampai, sebab Nabi dengan Ummu Sulaim ni tak ada masalah. Ni semua beradik-beradik, kalau bahasa saya kata jenis geng 786 nasi kandang ya, kita panggil ni beradik-beradik ni, tahu kah? Ini beradik-beradik punya, Nabi boleh keluar masuk rumah mereka.
Sesuatu hari yang panas Nabi tidur dekat tempat tidur yang diperbuat daripada kulit. Nabi tidur, orang berkata ni umur Nabi tidur rumah apa. Dia balik cepat. Apa dia buat? Dia tengok Nabi tidur, dia nampak Nabi berpeluh. Bila Nabi berpeluh dekat tempat tidur basah lah, macam anak-anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan tidur lagi, dia bangun-bangun dia basah. Ada bekas hak peluh dia, betul? Bukan hak kencing tu. Hak tu bocor. Hak ni peluh. Dia tidur mimpi apa? Tak tahu dia peluh. Bukan ada orang macam tu. Nabi bukan tidur dalam aircon. Ni musim hangat. Jadi badan Nabi berpeluh. Penuh tu. Nabi dia ambil tempat yang Nabi tidur kat kulit tu. Tuan-tuan cuba bayang usaha itu. Sebab itu di dalam kitab kata ulama, berkat mesti diusaha cari. Dia tak sampai kat kita. Sebab tu orang tua buat betul. Pergi salam ambil berkat. Usaha. Betul? Dia ambil tempat yang Nabi tidur itu, dia perah hujung tu. Sambil Nabi duduk tidur tu dia perah. Bayangkan usaha ambil titik peluh Nabi tu masuk dalam bekas. Maka Nabi terjaga sebab ada berlaku proses pergerakan. Nabi kata, Ummu Sulaim buat apa? Nabi tanya. Ini hadis sahih tuan. Bukan saya cerita bohong. Ini hadis sahih. Ni Nabi kata, Ummu Sulaim buat apa? Jawab Ummu Sulaim depan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mengambil keberkatannya untuk anak cucu kami. Ketika Hajjatul Wada', Nabi cukur kepala Nabi. Bukan kita, bukan ulama cerita. Ini hadis Nabi yang buat. Nabi duduk, sahabat Nabi mai, muhalliq, pencukur Nabi punya syiar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia cukur kepala Nabi, tarik, dapat. Nabi kata, bagi kepada para sahabat. Kenapa? Adakah dalam mana hadis Nabi kata siapa yang pegang rambut saya masuk syurga? Tak ada. Mana ada hadis? Adakah Nabi kata siapa-siapa yang simpan rambut saya masuk syurga? Tak ada. Tapi Nabi yang bagi tahu, ambil rambut ni bagi kat para sahabat. Pakat berebut. Orang yang pertama sekali mengambilnya adalah Sayyidina Abu Talhah. Dia yang ambil banyak untuk dia dulu. Sayyidina Abu Talhah ahli syurga, akhiratnya selamat. Apa perbuatannya? Berusaha ambil tabaruk daripada rambut Nabi SAW, simpan dekat dia. Sebagai apa? Tabaruk ini adalah tanda kita cinta Nabi, cinta orang soleh. Oh betul. Suatu hari dalam peperangan Yarmouk, ni cerita las, habis ya? Cerita las. Esok kerja, cuti sekolah kerja tak? Tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang saya kasih sekalian, dia banyak kalau saya cerita tak tuan-tuan, banyak cerita saya dekat sini. Semuanya saya ambil semua. Imam Bukhari Muslim, Imam Ahmad, Imam Bukhari Muslim, Imam Ahmad. Tiap tu saya ambil. Nak tunjuk sahihnya benda tu. Ini kehidupan mereka. Bukan orang biasa. Satu hari dalam peperangan Yarmouk, ketua perang dia adalah Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu wa ardhah. Tentera musuh dah ada. Sayyidina Khalid ibn Walid, la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang ambush peperangan Uhud yang Nabi kena patah gigi? Siapa yang ambush? Khalid al-Walid. Sayyidina Khalid al-Walid masa tu belum masuk Islam lagi. Dia yang susun strategi untuk ambush Nabi. Nabi punya perancangan pun dia boleh baca apa yang sahabat buat untuk nak ambush supaya berlaku huru-hara. Maknanya peperangan duduk di sini dia. Di sini Sayyidina Khalid bin Walid.
Mana saja perang dia masuk, semua menang kalau dia jadi ketua, sebab dia boleh baca macam mana nak serang. Tiba-tiba masa nak lawan dengan Yarmuk, cari dia, mana topi perang saya, mana topi perang saya, ada siapa nampak topi perang? Para sahabat kata, topi perang yang dia cari itu, topi perang dia yang dah lusuh, dah koyak sana, koyak sini dah. Kami kata dia nak ambil ni topi baru. Dia kata, no, saya tak mau pakai, saya nak cari yang saya punya. Tak akan mula perang selagi tak pakai topi itu, tak jumpa. Pakat cari topi itu, jumpa. Nah, Khalid jumpa, ya Allah, cium dia. Orang tanya, Khalid Al-Walid, apa special sangat topi perang hang ni? Dia letak, dia bukakan lilitan serbannya, dia buka sampai bawah, dia celup, dia tarik satu, ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, selama aku berperang dengan pakai topi ni, aku tak pernah tewas dalam peperangan. Beli rambut Nabi. Begitu para sahabat bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kehidupan mereka. Sebab itu di kalangan kita ada wali-wali Allah seperti Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali yang ada pada kita. Semua wali-wali Allah belakang. Luar biasa. Pergi ambil tabaruk kerana Allah sebut dalam Al-Quran. Surah apa? Surah Yunus. Ala inna waliyallahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah ini Allah bagi ada dalam apa? Susur galur masyarakat ni untuk kita mengambil supaya kita dapat, kerana mereka ni orang yang benar di sisi Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini orang yang berdoa atas nama para ulama. Dia itu wali, bukan saya kata. Siapa yang kata? Imam An-Nawawi yang menyebutkannya. Tu tadi yang saya sebut, Imam Nawawi. Imam Nawawi ni ayah ibu semua yang ada dekat sini. Imam Nawawi ni tuan-tuan tahu dah, dia adalah striker mazhab Imam Syafi'i. Semua amalan tuan-tuan semua sangkut dengan Imam Nawawi. Contoh semayang berjemaah qaul muktamad Imam An-Nawawi, semayang jemaah Imam An-Nawawi, mayang musafir Imam An-Nawawi, hari raya Imam An-Nawawi, mayang tarawih Imam An-Nawawi. Semua Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Kami ni nak belajar menyucikan jiwa. Bustanul Arifin dibaca di pondok-pondok di Melaka ni pun baca Imam An-Nawawi. Kami ni nak beramal, ada bagi kami boleh beramal. Ada apa? Apa? Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh Imam An-Nawawi. Habis tu kalau nak masuk masjid, kalau nak beramal soleh, apa doa dia? Nak makan baca doa apa? Nak duduk, nak masuk toilet, mana doa dia? Ada kitab mengenai mengiati Allah, Al-Azkar li Imam An-Nawawi. Al-Azkar Imam An-Nawawi. Habis ni yang kita dah berhujah semua ni kata kena pakai dua. Imam Muslim, Imam Bukhari tadi, siapa dia tadi? Fathul Bari tadi. Siapa pengarangnya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa nama dia? Sebut-sebut. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. 1, 2, 3. Allah lemahnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. 1, 2, 3. Hajar boleh sebut dah Hajar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu yang Asy-Syafi'i. Yang kedua Imam Muslim. Siapa minhaj yang karang ni? Li Imam Al-Hajjaj Al-Muslim ni. Siapa pengarang dia? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi yang karang syarah Imam Muslim. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Sebagai akhir daripada saya nak tinggal tuan-tuan ni, saya sebut satu je, last. Ni bukan last. Lepas ni kalau orang mai goyang apa, ya Allah takutnya datang nak baca nak pegang jangan buat dengan elok. Nama beliau Imam Abu Hanifah. Nama beliau Imam Malik bin Anas. Itu nama betul-betul. Nama beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Nama betul. Nama Imam Asy-Syafi'i yang betul Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenapa kita panggilnya Asy-Syafi'i? Ini
nanti tuan-tuan saya nak tinggal tuan-tuan, saya nak balik dah. Semua orang mesti nak tengok apa amalan nak buat. Tuan-tuan nak beramal, tuan-tuan nak baca buku, tuan-tuan nak baca, semua nak ikut Imam Syafi'i. Soalan dia, pasal apa yang ni kita bagi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Ahmad ataupun Hambali? Kenapa Asy-Syafi'i ni tak bubuh nama mazhab Muhammadi, mazhab Idrisi? Kenapa Syafi'i? Tengok elok-elok. Syafi'i adalah Tok Wan kepada Imam Syafi'i, yang Tok Wannya yang ketiga. Muhammad Imam Syafi'i sendiri, Muhammad bin Idris bapaknya, bin Abbas bin Osman bin Syafi'i. So Tok Wan yang tiga, 1, 2, 3. Saya ulang balik, tengok elok. Muhammad, nama beliau lah, bin Idris, bin Abbas, bin Uthman, bin Syafi'i. Jadi kenapa nak bubuh kat Tok Wan ni yang nombor 3 ni? Saja nak bagi tahu, kok tak perasan. Asy-Syafi'i adalah salah seorang daripada sahabat Nabi SAW. Allah mentakdirkan di alam kita ni orang yang berpada Imam Syafi'i yang bawa kepada kita semua pakai. Ni semua sahabat semua dari Yaman. Kain pelikat ni semua daripada Yaman. Orang yang berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i bawa mai dekat kita. Tiba-tiba telah kukuh kita pegang hanya kerana 1-2 ilmu yang orang baru nak kenal. Kita meninggalkan semua sabit-sabit jiwa yang ulama tinggal kepada kita. Ya salam. Jangan buat macam tu. Okey? Pegang balik, amal balik semua yang Tok Wan kita buat. Kalau ada salah pun 1-2 saja daripada 100. Kalau ada yang salah pun 1-2 daripada yang 100. Tu ada 98 lagi, jangan tinggal. Jangan rasa tok guru kita semua tak cerdik sebab dia tak masuk universiti. Jangan rasa macam tu. Nah, semoga Allah merahmati tuan-tuan, berkati tuan-tuan. Terima kasih pihak masjid bagi tajuk ni. Dah bagi tajuk ni, itu jadi lagu ni. Kalau bagi tajuk ni, contohnya Al-Quran dan saya, senang lah. Bagi tajuk ni, kena buat lagu tu lah, barulah jelas. Terima kasih semua ibu-ibu yang bersangka baik, ayah-ayah yang duduk kekal masih dengar. Kalau ni, ampun maaf daripada saya. Sekadar nak bagi tahu je. Hari tu ada sekali saya pergi dekat satu tempat, dirahsiakan tempat dia. Bila orang qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, kita semua duduk dalam saf, kita nak sembahyang kan. Lepas tu la ilaha illallah, kita semua pakai baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah. Habis sembahyang tu ada satu orang dia tak puas hati kenapa kita baca selepas qamat. Geram tunggu saya sampai habis. Bila dia mai, saya dah nak balik, nak pergi, dah keluar nak habis sembahyang semua dah salam-salam nak balik keluar. Elok nak keluar tu, dia mai dia letak tangan di atas bahu saya. Dia kata, saya nak abang Pak Ustaz sikit satu benda. Saya kata apa? Dia kata, di masjid ni, tuan-tuan dengar ayat dia, di masjid ni kita tak baca doa selepas iqamat. Dia kata begitu. Nabi tak buat, para sahabat tak buat, imam 4 mazhab tak buat. La haula wala quwata illa billah. Awak lah nak cakap bohong sampai taruh lagu tu. Lepas dia cakap lagu tu, dia tengok saya, Assalamualaikum, terus dia keluar. Dia tak bagi kita peluang pun nak jawab. Lepas tu saya mai jumpa Tok Imam. Tok Imam, betul ke dekat sini tak baca doa macam tu? Tok Imam kata, dah semua orang baca elok lah. Dah lah bohong pasal Tok Imam, bohong pula dalam mazhab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jangan macam tu, jangan macam tu. Okay? Kalau siapa, mari kita bercakap elok-elok. Kalau kita bagi hujah, duduk dengan apa orang nak jawab balik. Jangan kita cari pasal, kita belah, betul, sampai sudah kita tak akan mengaji ilmu. Jangan macam tu. Kita hari ni mengaji, kita tak kutuk siapa, dan kita cerita timbal balik yang betul. Tak ada siapa kita buruk dan hina siapa. Kita nak bagi tahu, kalau sebut salaf, ini orang dia. Kalau sebut kata lebih dekat dengan Nabi, itu orang dia. Tu tunjuk dah tu. Ni terus
Kalau yang ini nak jumpa berapa kali ni? Baru nak sampai. Dan jangan ragu-ragu, Imam Asy-Syafi'i disabitkan atas nama atuk dia atas kerana beliau adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa ardah, dan orang tak sabit atas nama kalau dia tak ikut selari dengan para sahabat punya amalan. Boleh? Boleh ya? Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Ampun maaf, semoga Allah terima niat kita. Jangan Allah kosongkan perasaan kita. Tuluskan ikhlas niat kita mengaji belajar, bukan nak dari kita, nak kita jadi alim, nak kita jadi pandai, nak kita beramal dengan yakin supaya kita tahu macam mana nak buat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Daniel yang menyentuh berkaitan dengan topik dunia berkat hidup selamat. Mudah-mudahan banyak bekal yang Al-Fadhil Ustaz titipkan kepada kita bersama yang dapat kita jadikan perumahan dalam kehidupan, dan kita dapat sampaikan kepada mereka yang mungkin tidak dapat hadir bersama pada malam ini. Dan majlis sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kesediaan hadir ke Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, dan mudah-mudahan insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Don. Dan sekali lagi pihak majlis juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua hadirin dan hadirat yang dapat bersama pada malam ini. Mohon maaf di atas sebarang kekurangan yang daripada pihak kami. InsyaAllah kita akan tambah baik daripada masa ke semasa. Sekian untuk makluman, dan untuk makluman hadirin yang dirahmati Allah, pada 18 September kita ada kuliah bersama dengan Baba Ridhaudin selepas solat maghrib di Dewan Solat Masjid Al-Azim, Masjid Al-Azim. Daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.